Ketua Kauli. Majelis mengumumkan pemilihan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus saya memulakan majelis kita pada malam ini. Yang dihormati dengan Cik Mudanya Izan, Nawal Khas Datuk Seri Raja Nusantara, yang bahagia adik-adik parlimen, yang dihormati ahli-ahli Dewan Undangan Negeri kita, pimpinan masyarakat, pimpinan Jika Kuasa Penanjung, pimpinan kerajaan tempatan, pimpinan masyarakat perempuan muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilimpah kurnianya pada malam ini seperti yang kita janjikan, seperti yang telah kita sedia maklum, datangan mewajib pada malam menjanjikan sesuatu himpunan rakyat, himpunan manusia yang cintakan ilmu Allah Subhanahu wa taala, himpunan manusia yang inginkan kebenaran, himpunan manusia yang dahaga ilmu Allah. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashma'u mu'min an yasma'u hatta yakuna muntahul jannah. Bahwasanya tidak akan ketemu sekalian orang beriman bahwa dan mendengar ilmu Allah sehinggalah bersudahan di surga Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon kerjasama semua pihak, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Sebenarnya seperti kita sedia maklum, rakaman kuliah Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus hanya akan dibuat oleh syarikat asal untuk memastikan kualiti, memastikan sistem audio lebih sempurna, dan insyaAllah akan kita pastikan seluruh umat Islam memiliki kuliah perdana pada malam ini di dataran wajah ini. Tuan sekalian, saya mohon di sebelah kiri saya mohon duduk, dan insyaAllah akan beri penumpuan sepenuhnya kepada majlis kita pada malam ini. Saya mewakili rakyat seluruh negara, mewakili pimpinan kerajaan negeri, mewakili semua mereka, mengalu-alukan kedatangan Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus dengan satu perkataan besar, mesti kita lafazkan takbir, takbir, takbir. Sudah pasti kalimat besar ini akan menggegarkan seluruh jiwa-jiwa manusia yang akan cintakan Allah dan Rasul. Dan saudara sekalian, jika harap kehadiran kita pada malam ini sudah pasti akan memberi kepuasan dengan kepuasan yang akan diberi oleh Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus, dan kita sudah pastilah mempunyai soalan-soalan yang menarik yang akan dijawab dengan penuh teliti dan menjadi amalan kita di masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan, hadirin sekalian, saya diminta oleh Kak Penganjur tunduk dulu. Tolong duduk, beri ketenangan. Saudara sekalian, untuk kita memulakan majlis kita pada malam ini.
Saya mempersilahkan Al-Fadhil Ustaz Azaidus memulakan majlis kuliah perdana pada malam ini. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa zuhrina maulana wa qudwatina wa uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang saya kasihi Tuan Pengerusi Majlis pada malam ini yang baru saja berucap berapi-api, yang dihormati semua ahli jawatan kuasa penganjur, ahli jawatan kuasa surau Toraja, para ustaz, para imam, para bilal, muslimin dan muslimat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul pada malam ini di atas padang yang terletak di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suatu kuliah perdana. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita agar dapat terus berbuat bakti kepada agama Allah dan disediakan bekal untuk kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti. 2 hari lepas saya buat program di Kampung Teluk Menara di Maning dengan lama ni orang muda. Tadi yang berdua kami sini sampai kali ini saya rasa kat burung ni kalau lama pasal dia burung dalam 5,000 atau 4,000 orang. Tapi bila tengok malam ni terkejut tadi mengharapkan konsert Led Zeppelin. Ini menunjukkan bahawasanya tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini mendapat berkatan daripada Allah. Alhamdulillah, seronok tengok orang ramai. Orang tak ramai pun seronok juga, tapi seronok lagi kalau tengok orang ramai. Kerana saya yakin malam ini semua mari dengan niat yang ikhlas, bukan mari kerana jadi, dan saya bukan mari kerana nak ajuk. Cuma kita ni suka berkongsi program-program yang diberkati Allah seperti ini. Dalam suatu hadis Nabi SAW pernah bersabda, as-sa'adatu kullu sa'adah tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang menjadi kepala kebahagiaan ialah panjang umur dalam taat kepada Allah. Hadis ini martabatnya hasan diriwayatkan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam Mu'jam beliau. Artinya
yang bertuah itu banyak, dan yang paling bertuah orang yang panjang umur dalam taat kepada Allah. Dalam hadis ini dicerita tentang beberapa perkara. Yang pertama tentang kebahagiaan, yang kedua tentang umur, yang ketiga tentang amal. Walaupun hadis ini pendek, tapi diuraikan oleh ulama-ulama menjadi kitab yang besar. Ada lebih kurang 6 atau 5 buah kitab yang ulama khusus karang kitab ni untuk mensyarahkan hadis. Walaupun hadis ini bukan martabak sahih, hanya martabaknya hasan riwayat. Kalau ngaji mustalah dia tahu 3 ilmu dia nak cari. Yang pertama benda makna sa'adah, yang kedua benda makna amal, yang ketiga nak cerita tentang Allah. Kita dengar sama bahagia, bahagia, bahagia. Nampak? Dalam baca berita sebut keluarga bahagia, singa. Nampak? Keluarga bahagia ni ada mesin dari singa. Macam-macam takrif yang diberikan oleh manusia tentang perkataan dan ucapan manusia, tetapi satu saja yang paling tepat, definisi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tak kata orang lain tak pandai, tetapi Nabi yang paling pandai dalam apa juga aspek. Semua kita dengar kata bahagianya anakmu, bahagianya keluargamu. Inilah keluarga bahagia, dia kata. Dalam TV pun banyak merencana keluarga bahagia. As-sa'adah, lawannya syaqawah, celaka. Bahagia macam-macam ukuran. Ada orang ukur dengan dunia, ada orang ukur dengan akhirat. Hak mana sebetul? Hak datang daripada Quran dan hadis itu. Hak mana hak canggah belakang tanahku dengan hak Nabi, hak Quran, hak Nabi. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang karena orang faham bahagia dunia. Oh, bahagianya anakmu dijawab. Bapa berkata anak dia bahagia. Pak berarti tubik nama Siti. Tahu tak nama Siti dia? Tahu tak tu? Aku ingat tak tahu. Orang kita panggil universiti, itu bahasa mungkin. Yang dia panggil University. Ada hawa-hawa Arab. Oh, bertuahnya anakmu. Dah berapa kata tua? Oh, tupik University berkata Pak berarti. Oh, gitu pula dia panggil tua. Biar tak nasibah Allah pun asal tupik universiti bertuah. Bertuah pun celah mana lah. Itu aku. Nah, sebab manusia ini pikiran dia dengan apa yang dia berhadap. Kalau mengadap Quran hadis, ideanya Quran hadis. Kalau mengadap majalah lama, ideanya majalah. Kalau mengadap tadi mesin lama, dia punya otak tadi mesin. Maka mana sekalipun tak akan dapat lawan dengan dua yang paling tepat. Yang Nabi kata taraktu bikum amrain lan tadillu. Dua benda aku tinggal mungkin akan sesat. Ma
bahagianya anakmu dua kali. Apa? Dah kereta besar belaka. Waktu mesti. Waktu BM dapat ini. Oh, dikukuh dengan harta benda. Datang hadis as-sa'adah kullu sa'adah tul umri bi ta'atillah. Orang yang bahagia, orang yang panjang Allah taat kepada Allah. Kalau dulu universiti tapi tak semayang, lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh. Betul tak? Itu kaya tak salah. Nak mengaji universiti, agama dah marah. Kalau kata nak ngaji USA, ngaji di universiti Premier Marek boleh. Agama tak larang, tapi jaga solat. Orang yang tak semayang dalam Quran dalam hati kata masuk syurga, masuk neraka. Masuk neraka. Neraka ni tempat azab ke tempat nikmat? Tempat azab baiklah api yang menyala-nyala. Orang yang tak semayang masuk neraka. Api neraka kita banding dengan api dunia. Kita bakar sapah tak? Api kecil sapah sikit kita bakar. Nah, ada naik kaki tinggi api. Kita pun heret lembu yang paling bodoh di kawasan burung. Sebelum kita heret lembu ni, kita buat dulu ujian untuk mendapatkan lembu yang paling bodoh. Sebab lembu bilik kita tak tahu. Tengok lembu, akhirnya dapat seekor lembu yang paling bodoh di dalam kawasan burung. Kita heret lembu tu, kita suruh lalu masuk di dalam api yang kita bakar. Lembu tu lalu dah atas api. Lalu tak? Ya, manusia yang tak bersemayang, yang tak ikut perintah Allah, dia sanggup masuk dalam api neraka. Betul tak? Mana cerdik dia dengan lembu tadi? Cerdik lembu lah. Lepas tu kiam. Nampak? Lembu mana? Oh, lembu orang dapat SPM ke? Lembu orang datang sekolah ke? Dia tidak akan masuk di dalam api. Lagi kita ingat, lagi dia lawan. Kita tarik nak pergi kat ruku jadi, nak pergi dekat rokam jadi, nak pergi balik dalam kandang jadi. Tapi kalau ada api, dia akan elok. Walaupun api itu kecil. Dia akan lalu. Bukan dia nak hidup dalam api, cuma Tuhan dia nak suruh lepas atas api. Ya, pasal lembu bodoh, maka dia tak akan lalu di atas api. Maka yang rela masuk dalam api, nah, aku saya kata lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh. Itu dia cerita. Tapi hebat, orang tak semayang, tak ada masalah. Orang kata baik lah dia, baik lah. Bapa kata dia baik. Oh, dia bagi pergi duit ke orang kampung 1,000 seorang, 500 seorang, 200 ya seorang. Jangan-jangan sekali 15,000. Ukuran baik bukan dia beri duit. Orang baik ialah orang yang baik dengan Allah Ta'ala. Itu orang baik. Mana kalau dia jaga salat, itu orang baik. Walaupun dia itu orang tak suka, kerana dia jaga hak Allah Ta'ala. Baik lalu mana perkara duduk semayang bukan baik. Baiknya duduk apa? Oh, dia kalau jumpa orang bersalah, hormat abang tua. Nah, kalau naik pak, disuruh orang tua duduk, dia berdiri apa? Dia semayang tak? Dia semayang, dia doa baik kepada otakmu. Orang tak semayang, iblis tak bersujud kepada Nabi Adam, bukan tak bersujud kepada Allah. Orang tak semayang tak mau sujud kepada Allah, jahat dari iblis.
masjid surah diberi dengar. Nah, sedekah dulu orang suka kepada perkara-perkara akhirat. Tu orang bahagia. Tak ada kait dengan pendapatan. Nah, kalau orang gaji besar bahagia daripada Ibnu Rabbah. Nabi naik Isra Mi'raj ke langit. Nabi dengar jalan bunyi teropong, prek. Nabi kata macam dia tu benar-benar bunyi teropong jalan ini. Jibril kata, sahabatmu tu bila Ibnu Rabbah berjalan dalam syurga. Bila Ibnu Rabbah ni kulit hitam, bibir tebal, rambut macam pakai halu-halu. Kalau sikat, patah sikat. Kulit belakang tak ada licin, penuh dengan maruk, dibakar dengan besi panas ketika masuk Islam oleh geng-geng Abu Lahab dan Abu Jahal. Maknanya orang uduk, tak ada harta, hamba, hitam legam, masuk syurga. Nampak? Dan mana ada pendapat tampak ibu dia bahagia kerana dia taat kepada Allah. Faham tak? Nabi tengok pening. Kalau kawan kita jalan, kita boleh tahu. Macam kita duduk saja kan, atas rumah, atas masjid, tepi jalan, kita tak tengok ke arah belakang, tapi kita dengar selipar lagi, preng. Kita boleh tahu, mama, oh, dia suruh. Tu lah. Kerana kita kawan dia lama. Kita duduk pula, justru, oh, tu suruh. Kadang ada gini, oh, kita boleh kenal. Maka Rasulullah jam dan kenal bekas jalan bila Ibnu Rabbah kulitnya hitam. Kalau dia minta anak dara kita tak akan beri kepada bila Ibnu Rabbah kerana hitam legam, mata bulat, bibir tebal, rambut macam takar buah anggur. Tapi mulia di sisi Allah. Nah, kita mulia bakat tingginya. Nah, padahal bakat tinggi kalau tak taat kepada Allah, api neraka terpani. Dalam usia yang lama ni, orang yang Tuhan beri pangkat tinggi, dia gunakan pangkat tinggi untuk sombong kepada Allah. Tuhan beri dia tadi bisa 30,000 sekolah. Ada kontraktor yang boleh 40,000 sekolah, 100,000 sekolah. Ada yang kalah jutawan, tapi lawan Allah Ta'ala. Bila kita kata ini haram, ini haram, dia kata haram belaka, susah nak cari makan, darah nak haram belaka. Pada hari itu Allah jadi. Ni semua kita ni Allah jadi. Raja Tuhan buat, Dana Menteri Tuhan buat. Tapi lawan Allah dalam api neraka. Microwave, masuk keliling, atas, bawah, kiri, kanan, api. Allah sebut dalam Quran, inna a'tadna liz-zalimina nar. Kami sediakan bagi orang-orang yang zalim api neraka. Ahata bihi suradiquha. Api di atas, api bawah, api depan, api kanan, api belakang, api di kiri. Nampak? Batu kita ni baliklah ke bakal jalan, iaitu macam dalam hati kul mauludin yuladu ala fitrah. Semua orang dilahirkan suci daripada dosa. Batu segera kena bertaubat kepada Allah. Raja kena taubat kepada Allah. Dana menteri kabinet kena bertaubat kepada Allah. Rakyat jelata kena bertaubat kepada Allah, supaya kosong daripada dosa dan kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kosong daripada dosa. Ni daripada kecil beranak beruah mulu, panggil tu imam mana esok ingat tu
Siap dengan pertanyaan jannah wa na'imu hasanun mimman yusalli wa yusallim. Allah. Nak foto jamu pagi ulama teguh berubah tuh siap. Bila besar Tuhan beri senang, beri pakar, beri kereta, beri rumah, beri benih, beri kerja, lawan Islam. Betul tak? Kalau tahu besar jahat ini, masa kecil itu belah mulut dengan spoket ada saya. Biar Allah dulu mulut. Mulut yang dibelah dengan kurma, mulut tu yang lawan Islam. Mulut yang dibelah dengan tahmid, sapu kerangi oleh ulama-ulama. Mulut tu yang mencerca ulama-ulama sekarang. Betul tak? Itu bukan marah. Saya nampak waktu kita bunyi supaya mudah-mudahan orang yang terlibat kembali ke pakaian. Jangan takut kepada manusia. Ni orang rata badan ni kaki mati ya. Mati innakum sayang. Kamu semua pasti akan mati. Nah, lawan Islam mati, sokong Islam ku mati. Suka pada ulama mati, lawan ulama ku mati. Maka hak manusia kita nak pilih, lu fikir sendirilah. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siap dalam Al-Quran. Siapa nak beriman, silakan. Siapa nak kafir, silakan. Tapi ingat, akhirat lagi dua saja. Kata ramai, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu ke syurga, satu ke neraka. Na'udzubillah. Dan syurga macam mana dapat? Dengan sebut ni dulu. Tadi kamu as-sa'adah kullu sa'adah mantutul umri fi ta'atillah. Panjang umur dalam ketaatan pada Allah. Jadi yang pertama kita kena ingat, kebahagiaan adalah berkait dengan amal akhirat ataupun bekal akhirat. Sebab orang bukan Islam tidak ada bahagia lagi selepas daripada mati. Sebab tu haram kita berdoa, Allah ampunkan dosa orang kafir setelah mati. Tak boleh. Walaupun anak-anak dia sendiri. Sebab tu haram kita kata pada orang kafir yang baru mati, rest in peace. Tak boleh kata. Masa hidup kita boleh berdoa, ya Allah, berilah hidayahmu kepada kawan aku yang masih kafir. Boleh. Kawan kita kafir nak naik kenderaan Nabi Kuala Lumpur, dia suruh beriman solat hajat, minta selamat jalanannya sampai Kuala Lumpur. Boleh. Ulama kata tak salah. Yang tak boleh, kita minta Allah ampunkan dosa dia dan selamat di akhirat nanti. Haram dengan sepakat ulama. Kerana bila dia mati dalam kafir, no forgive for you. Tak ada lagi kemaafan bagi. Faham tak? Batu yang pertama kena beriman. Alhamdulillah, kita duduk sekarang ni dilahirkan sebagai orang beriman. Kena banyak-banyak terima kasih kepada Allah kerana kita lahir dalam keadaan beriman. Walaupun kita fasik sekalipun, tapi beriman wajib cukup kepada Allah. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, al-mu'minu waliyun walau kana fasiqa. Orang beriman itu wali Allah, yakni Allah kasih walaupun dia fasik dan ada dosa kepada Allah. Nampak iman. Jadi kebahagiaan yang nomor satu syarat dia mesti orang yang beriman. Tapi sekarang ni ulama-ulama buat kuliah macam-macam, kuliah tauhid, kuliah iman, sifat luhulu, tauhid salat, kuliah akidah, kuliah etika, berani. Kerja kita hukum bagi wajib mana? Nak cari biti, nak buat makan dalam. Sama macam lembu, macam kambing.
kaja, menteri, siapa-siapa tidak belajar ilmu yang wajib atas diri dia, maka dia derhaka kepada Allah. Amanah ditolak dan tidak diterima. Imam Ibn Ruslan sebut dalam matan Zubak dia yang terkenal, barang siapa yang beramal tanpa mengaji, tanpa belajar mengetahui sah batal, maka amalannya rosak dan tidak diterima. Wa kullu man bil ilmi ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbal. La tuqbal itu taukid je. Maknanya kalau kita tidak hadirkan diri dalam majlis ilmu, kita tidak akan faham. Istimewa pula zaman sekarang banyak sangat akidah yang menyeleweng daripada yang sebenar. Kita mengucap dua kalimah syahadah, maka kita jadi Islam automatik. Tak payah tekan belah. Betul. Tetapi selamat ke tidak Islam kita, iman kita, sampai kita mati, belum tentu selamat. Sebab tu kita wajib hadir kuliah-kuliah akidah yang disampaikan oleh tutup guru. Tujuan kalimah syahadah kita terpelihara sampai kita mati. Kita ambil putih sawi, kita lepak atas tanah, dia akan tumbuh sawi ke tak ada? Tumbuh sawi, dah putih sawi, bakal tumbuh lada, putih gila orang ni. Begitu juga siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, keyakinan Allah itu sebenar Tuhan, Muhammad betul Allah, dia jadi Islam automatik. Tapi adakah selamat sampai ke mati Islam itu? Maka kita tengok putih sawi tadinya. Adakah putih sawi yang keluar sawi itu akan dapat kita makan buat sayur 3 bulan lagi? Belum tentu. Melainkan dia kena jaga, kena buat mata, kena siram, kena racun, kena tudung dan sebagainya, kena jaga buang semua, buang dan sebagainya. Baru 3 bulan lagi boleh makan hasil sawi tadi. Maka begitulah kena molek dua kalimah syahadahnya terbatal di tengah jalan, mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Macam sekarang ramai orang yang jadi kafir dalam keadaan dosa. Sebab tu Nabi kata yusbihu amina wa yumsi kafira wa yumsi amina wa yusbihu kafira kama qala. Pagi beriman, petang jadi kafir. Petang beriman, pagi jadi kafir. Apa maksudnya? Adakah pagi dia sembahyang subuh, petang masuk Kristian? Ya. Adakah petang dia sembahyang esok, pagi esok dia masuk agama Hindu? Ya. Tapi mengucapkan kalimah-kalimah yang membatalkan Islam. Macam sekarang, ramai mana orang yang ucap. Dia kata kalau ikut hukum Islam, kita jadi ketinggalan zaman, murtad serta-merta. Kalau kita ikut hukum Quran, maka ekonomi kita akan jatuh, murtad serta-merta. Bukan kita kata ulama-ulama akidah sebut dalam kitab-kitab mereka. Segala perkataan yang ada makna memperendah-rendahkan agama Allah, maka perkataan itu membatalkan syahadat. Dia batal Islam ni sama macam batal sembahyang. Yang membatalkan sembahyang, yang pertama dalam kitab-kitab dia kata khuruju syai' min sabilillah, keluar sesuatu daripada kemaluan depan atau belakang. Sekali saja kita tutup, batal dah hari sembahyang. Batal hari sembahyang, batal wudu. Betul tak? Walaupun kita sembahyang comel, walaupun kita pakai masa nak sembahyang tu sebab besar pada lori, jumpa kain tenung di perenek lutut, janggut kita sampai ke tumit, warna-warni, merah menghijau. Kita pakai minyak atar yang dibeli daripada perenek mustari. Kita takbir sampai bergegar tujuh lapis langit.
Kita baca Fatihah sudah daripada imam sudah. Kita rokok saja 2 jam, sujud 7 minggu. Hebat semayang kita. Tapi ketuk kita sekali batal. Batal selalu dah. Kena 15 kali pasal dia orang hebat. Dah sama dengan orang baca siratul Nabi tu. Orang nak ketuk sekali batal. Orang hebat tadi ketuk sekali batal juga. Begitu juga dengan akidah. Sekali kata kafir, yesterday, today and forever. Itu terjemahan daripada kata-kata pujangga zaman di Al-Qonsur, di Al-Bukaki, dulu, kini dan selama. Jangan main-main. Kita ketuk pun batal, yang duduk mayang pula. Kalau cakap batal akidah, orang tanya ingat Islam. No, kecak dalam akidah. Nah, waktu belajar sungguh-sungguh, pegang dia memahami. Nah, kemudian tengok dalam kawan dalam TV yang mengalu-ngalu, jangan ikut. Kawan-kawan kita buat kurang di tempat jawab benda-benda orang-orang ubah akidah, jangan ikut. Nampak? Ini kena jaga model. Yang pertama tadi, bab syahadat, kebahagiaan. Bahagia surga ialah yang mendapat kasih sayang Allah, bukan nikmat Allah. Itu ulang balik. Gambar lagi dah faham benda nama makna rahmat, kasih sayang. Apa benda makna nikmat? Nikmat ni kita boleh ambil guna daripada ni. Kereta nikmat, duit nikmat, anak nikmat, tanah nikmat, kerja nikmat, motosikal nikmat. Itu bukan kasih sayang Allah. Kalau itulah kasih sayang Allah, orang kafir lah banyak dapat kasih sayang. Betul tak? Itu nikmat. Kita nak rahmat. Orang bahagia dapat rahmat. Apa rahmat? Kasih sayang Allah. Apa makna? Kita walaupun hidup jutawan, tapi boleh mari duduk di tengah padang ni pada malam ini kerana Allah. Tanda Allah sayang. Kalau Allah tak sayang, kita malam ni duduk depan tadi WC, duduk tengok warga kita. Malah nak pergi masjid, malah nak pergi surau, malah nak pergi kuliah. Orang tu walaupun keretanya 15 buah, tapi tak dapat kasih sayang. Nampak orang yang dapat kasih sayang Allah, walaupun dia postman, dia boleh pergi hadir kuliah tu guru postman. Tapi kalau tak dapat kasih sayang Allah, dia tua besar pejabat pun dia tak dapat pergi kuliah. Malam-malam dia hanya duduk dengan anak bini dia, mengadap tu guru yang ada kaki. Guru mana pula tak ada kaki? Tu tadi bisik. Dulu ada kaki, zaman kita tahun 80-an, kaki pak tadi bisik. Betul tak? Tapi dah minum mani, kena gerak kaki. Kecil mani. Dia pakai flat screen, kata dinding. Kalau, bukan orang malu, tengok tadi bisik. Tapi masa orang kuliah, pergi hadir tengok. Masa orang ngajar, pergi tengok. Soh batas semayang, soh batas puasa, akidah kita, hak ni haram, baru jadi manusia, baru jadi cerdik. Orang yang ada akhirat, ada dunia. Ni siang cari makan dah, cari duit dah, malam tu ada tadi besek, bodoh tak mampu. Bila orang kata haram, dia nak bawa orang sebab dah belajar. Lalu dia belajar di tengah malam-malam, bila ada orang kata haram, dia tak bawa. Dia akan muhasabah, dia akan tafakur dengan perkataan haram. Tapi yang ini tak suka kuliah, tak suka kata hukum agama. Bila dia buat benda yang salah, orang kata haram, dia nak marah. Baru ni kita kata, kita tulis dalam Facebook, bukan kita kata haram lah. Kita ambil dia perkataan kata ulama yang kata haram. Sambut hari ibu, kita tak kata ijma ulama. Mana ada juga ulama yang kata tidak haram, tapi kita ambil kataan yang kata haram. Tidak marah kita. Marah. Bila kita kata ni, mutamu ikut sudah.
Esok kita tahu nama kita. Betul-betul. Mainlah kalian tadi mas muka wadah. Kamu, nama kata kamu tak tahu. Apa nama kamu esok lagi? Kalau kita mati esok, orang panggil nama. Orang panggil Cina esok. Oh, tu lah. Betul tak? Nama kita adalah mana ni? Tapi kalau mana ni kita mati, pada esok orang kata adalah ke orang panggil Cina esok? Orang panggil Cina esok. Pak Nabi kata, kamu tidak pasti apakah nama kamu di esok hari. Maksudnya kalau kamu mati, mungkin orang tak panggil dah nama. Orang nak habis maya, orang tanya Cina dah, siap dah. Orang tanya dah, siap dah. Betul tak? Ada. Batu kita beripung pada malam ni, sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab hadis, Allah buka jalan kepada kita, jalan menuju syurga. Mudah-mudahan kita dapat jalan. Kaliman salaka tariqan fi qadatil ilm. Siapa yang menjalani satu jalan untuk mendengar ilmu agama, sahhalallahu lahu tariqan fil jannah. Allah akan mudahkannya jalan menuju ke syurga. Tadi jeng 2 kilo 3 kilometer. Depan simpan tu setahu saya tak sibuk. Biasa kecil dia boleh kira. Tapi malam ni jadi macam korupur. Alhamdulillah. Tu berkat tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang tanam cita-cita malam ni nak bagi beribu menjadi bukti syahadat pada Allah bahawa kita suka pada agama. Bukan suka saya tak betul. Suka pada agama. Betul tak? Tu saja kita ada. Oh, kita duduk kerja siang hari tadi makan. Oh tu jadi tarik. Oh ni kita sampai ke dalam surga. Nampak? Betul alhamdulillah, jadi kita suka-suka tengok sambutan orang ramai. Baru ni jumpa budak puan. Dia tengok kita tu, dia ngambut tak tutup. Free hair lagi. Orang Galuh tak panggil free hair. Kat sini panggil dia kalau ngambut tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Oh, mangat. Galuh panggil pada teruk. Orang pada teruk. Maknanya pada saja tak ada tudung. Pada teruk. Bahasa terbaik dunia pada teruk dia panggil. Dah nak pada teruk free hair. Dia celup rambut. Dia celup kena bunyi, kita tak bunyi. Dia jumpa kita, dia kata Ustaz. Nampak macam nampak lah. Dia nak gedi macam SpongeBob. Dia kata mari mana bini-bini. Dia kata nak pergi kuliah bini. Oh, dia kata minyak dengar semua dia. Dalam hati ku dengar semua rambut pun duduk. Tapi nak khabar orang yang jauh daripada memahami hukum agama sudah mula nak dengar perkara agama. Ini satu kebaikan kepada dia. Jangan tengok benda itu kecil je. Kerana pelacur Bani Israel yang tak solat masuk syurga sebab minum air kepada anjing yang dah ada. Betul? Batu kita marah dalam kuliah, kita kasih sayang di luar kuliah. Jangan kita pukul hati anak kita tak tunjuk jalan. Nampak? Maka anak kita akan ingat tu. Nampak? Alhamdulillah. Tapi malah ni tak pernah tengok orang teringat macam malam tahun baru dengan Zizan baru ni. Berapa ribu mana ni? Biasa 20,000 lebih. Lebih 20,000. 30,000. Ni ada tak hadir kat 80,000. Yang kedua nak cerita tentang omong. Kita ni ada omong ataupun dipanggil ajar. Ajar ni ditulis masa kita duduk dalam perut mak kita 4 bulan. Bila kita 4 bulan duduk dalam kalangan mak, Allah panggil malaikat yang tukang tulis. Uktub umrohu, tulis umurnya.
maka umur kita telah ditulis. Nah, sekarang umur kita berjalan mengikut apa yang ditulis. Berapa dah bocik Oh, bocik 60 dah. 60 yang telah berlalu. Yang akan datang Allahu a'lam, Allah beritahu. Tapi fitrah manusia dia nak umur panjang. Sebab tu tidak tercela siapa yang nak umur panjang. Tidak tercela. Kerana itu fitrah. Nampak? Macam kita makanan yang tak sedap dengan sedap. Kita suka yang sedap, tidak haram. Yang tercela ialah panjang umur tapi tak ada amal ibadah. Sebab tu Nabi puji yang terbaik manusia umur panjang tapi amalnya baik. Qala umru hasuna amalu. Dalam hadis yang lain, umur panjang amal baik. Jadi umur ni kita tak boleh nak beki melainkan dengan doa ataupun amalan tertentu. Siapa yang beramal sekian-sekian panjang umur, kita yakin Allah murah tidak bergajak, tapi Allah mu'allah boleh. Serah pada Allah Ta'ala, jangan banyak cakap, beramal. Yang antara yang buat umur kita panjang dua perkara. Yang pertama, banyak menderma, banyak bersedekah. Yang kedua, iaitulah hubung silaturahmi. Orang nak banyak umur. Orang tanya Syekh Ibn Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala, tu Syekh ini ahli tauhid dalam mazhab Syafi'i. Orang tanya, ya Syekh, orang kafir yang suka derma Allah balas dia di akhirat. Jawab Syekh, akhirat ada balasan baik lagi bagi kafir, tapi dibalas di dunia dengan panjang umur. Kafir laknatullah suka sedekah, suka derma, panjang umur dan murah rezeki. Nampak? Jadi kita nak panjang umur. Siapa nak panjang umur? Bangun, kita pakai solat hajat. Biar mampu lalu mana ni. Nampak? Minta panjang umur. Ya Allah, qawil umuri, panjang umur fi ibadati, supaya dapat beribadat padamu, tidak tercela. Minta panjang umur, tapi biar ada taklif, iaitu untuk beribadat kepadamu, atau untuk membela agamamu, atau untuk memperjuangkan agamamu. Datuk minta panjang umur. Jadi umur kita tak tahu. Kalau orang jual umur 10 tahun 10,000, orang kaya panjang umur. Kalau malaikat mau beli rasuah, orang kaya panjang umur. Malaikat mau beli rumah. Waalaikumsalam. Siapa ni? Saya Jibril. Jibril mana? Israel. Israel mana satu ni? Musyrik teksi. Gerak tak boleh dah silma. Doa Israel ambil nyawa kan? Akhirnya malam ni patut Tasri mati. Saya baca dah tadi dekat Long Lapu. Malam ni Tasri mati pukul 4 jari. Ni baru pukul 12 malam. Dah waktu dah ni pendek dah ni macam tak? Boleh Tasri. Kalau nak sambung dalam 10 tahun lagi, Tasri kena bayar 1 juta. Tasri bayar tak 1 juta? Bayar lah. Tasri kata kalau 2 juta nak buat 20 tahun lagi. Dia kata, nak pakai. Bagi kita pakai. 20 tahun pula hidup kawan tu. Betul tak? Kalau Israel makan rasuah, orang kaya panjang semua. Dan kalau miskin, nak tariannya 1 juta tambah 10 tahun. Nak ambil mana 1 juta orang miskin? 10,000 dah bagi tengok duit, 1,000 dah bagi pegang duit orang miskin. Tapi iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimu. Datang habis aja, tak boleh sangat cepat atau lambat. Orang kaya mati, raja yang duduk dalam istana mati. Nampak? Aina ma'atakum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Di mana saja kamu berada, kamu pasti akan bertemu dengan Israel
Kalau kata rumah PPRT hak sumbangan JKK, istana mati. Nampak? Pasulah kita ni, alhamdulillah kita masih hidup. Ramai mana orang yang sudah masuk dalam kubur? Dari ngaji, dari baca Quran, dari selawat, dari istighfar, dari takbir, dari hadis kuliah, dari sembahyang, dari puasa, dari sedekah. Tak. Dalam kubur tu penuh dari buat benda kamu anak kubur ni sak apa dulu. Batu lesak. Batu kali mana? Jadi aku tak tengok. Nah, kita masih bernyawa. Nak sebut subhanallah, silakan. Nak sebut astagfirullah, silakan. Balik mana ni kita nak sembahyang 2 rakaat sunat taubat, silakan, boleh. Kita lah orang yang paling senang sekarang ini. Orang yang paling sunat, orang yang paling senang ialah orang yang boleh buat apa yang dia nak buat. Kita pergi orang senang ni apa ni? Orang banyak isi. Bodoh. Dia ni saya bukan orang senang. Kami bukan orang senang. Cakap dia. Kita orang senang lah. Dia kata orang senang orang ni. Tu orang banyak duit dalam bank. Hei! Tu bukan orang senang. Tu orang banyak duit. Kita lah orang senang. Orang senang, orang yang boleh buat apa yang dia nak buat. Angkat tangan boleh? Senang. Angkat kaki boleh? Duduk boleh? Bangun boleh? Belok boleh? Kencing 30 menit. Tak ada masalah. Kita orang senang. Bila kita orang senang, nak baca Quran boleh, qiyam boleh, tahajud boleh, esok nak puasa boleh, nak sedekah boleh, nak derma boleh, nak berjihad, nak menangkan Islam boleh. Kita orang senang. Walaupun naik motor pelik jatuh sama dalam harga motor semula. Orang kaya tak boleh tentu senang. Tengok di hospital tu, Nur Ampang Putri, di PJ, di Shah Alam, hospital yang besar-besar, swasta, satu malam duduk dalam wak RM1,000 kena bayar, belum masuk obat. Tan Sri, Datuk Sri, Puan Sri, Mok Datin duduk dalam tu. Angkat tangan balik, Datuk mau wajah. Nak nampak balik, hidung masuk ni, wajah semula. Apa? Ada tepuk belah belakang, ada duduk cengeng gini, macam-macam penyakit. Orang kaya. Kita tengok ni, dia ni juta awal ni. Semuanya sakit. Nampak? Itulah orang susah. Di duit ni mana ni? Dia tersenarai 20 orang yang terkaya dalam Malaysia. Dia ada 2.5 bilion. Dia tepat ke 18? No, dalam hospital. Tangan dah lihat, kaki dah lihat, kepala dah lihat. Ribut tak saya cakap. Itu banyak duit. Betul tak? Itu orang susah. Nak angkat tangan tak boleh dah. Nak angkat kaki tak boleh. Kita walaupun fikir tukang bos sekolah, walaupun fikir ikat mata kat kontrak, walaupun fikir hilang je, tapi nak bangun boleh, nak berok boleh, nak kecil boleh. Kita orang senang. Jangan sia-siakan kesenangan yang kita ada sekarang. Nampak? Ni soalan. Ada tak soalan? Oh, lebih banyaknya. Jadi soalan yang di depan saya ini kalau saya jawab, semua tidak akan selesai pukul 4 pagi. Yang ketiganya, yaitu mereka yang baik amalnya. Jadi dalam hadis yang pendek tadi, kita ulah balik kebahagiaan bukan dengan harta benda. Bila kita tengok orang tu ada 15 buah kereta mewah, belum tentu bahagia. Bahagia kait dengan akhirat. Siapa sembahyang, siapa zakat, siapa puasa, siapa haji, siapa jaga hukum hakam agama, dia orang bahagia. Walaupun dia miskin apa kedalamnya. Kebahagiaan adalah berkait dengan amalan akhirat. Tu kita pergi di masjid-masjid tu, gawak dah, nyada
lepas dua rumah. Tapi boleh pegang sebet, nyala di tiang juga. Itu orang senang, orang bahagia. Walaupun duit dalam bank tak ada, tabung haji tak ada sesen, tabung kacau rumah yang ada 6%. Itu pun nak ambil dodok duit. Kalau dodok duit, biar itu 6%. Tapi boleh nyala di tiang nanti. Allah, orang senang. Dan mana orang yang tidak bahagia? Lu pakat tinggi-tinggi. Tuhan beri kereta, tak boleh mari masjid. Tuhan beri kereta mewah, Mercedes, BMW, tak boleh mari kuliah. Dari mana kereta? Pergi pejabat, pergi meeting, pergi jalan makan angin. Mari rumah Allah, tak boleh. Itu orang celaka. Itu hebat. Koprak bodoh. Lalu cerita, dia fikir ini nikmat Tuhan bagi, wajib kena syukur nikmat Allah. Batu kita biar jadi cerita, fikir kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, omong kita bukan kita yang tulis, tapi ditulis oleh malaikat dengan kehendak Allah Ta'ala. Orang akan datang belum tentu lagi. Nampak? Yang telah lepas kita boleh bilang berapa dah umur awak? 60. Pakcik 65. Makcik 70. Kalau akan datang pakcik berapa tahun ni boleh hidup? Pakcik kata mana aku tahu. Yang ketiga yang terakhir sekali, amalan kita. Amal wajib kena buat berlaku. Amal sunnah buat mastatoktum sodo yang kita mampu. Jangan bimbang, jangan pusing masalah pahala. Ada orang ni balok bak pahala, mana pahala lebih banyak. Nah, jangan balok bak pahala. Kerana pahala ni Allah yang bayar, bukan kerajaan kedua saya. Pahala ni bukan Putrajaya saya. Kalau kerajaan Malaysia bayar, kita yakin sikit. Tak orang cakap. Tapi yang bayar pahala Allah Ta'ala, batu pahala yang paling sedikit ialah yang paling banyak daripada dunia ini. Seorang laki-laki masuk syurga, Nabi kata dia yang paling sedikit hartanya di dalam syurga, kerana pahalanya paling sedikit daripada orang lain. Allah beri dia tanah daripada Yaman sampai Syria, satu istana daripada Mak, 70 orang bidadari yang masih ada. Allah Rabbi, dia rasa dia yang paling kaya di dalam syurga, padahal dia yang paling miskin. Nampak? Bapa yang banyak itu semua kerana kerajaan Allah, kerajaan Ghani. Antumul fuqara, Allah yang kaya. Mu semua bapa berdana berada. Jadi tak susah-susahlah. Ada orang ngaji semayang sunat teruskan, walaupun dia malas kursus sunat, kerana dengan semayang sunat itu dia ke syurga. Ada orang suka berselawat tapi kurang zikir-zikir yang lain, selawat itu heret dia ke syurga. Ada orang suka semayang malam, benda lain dia kurang, maka semayang malam heret ke syurga. Semua amalan akan ke syurga. Walau satu benda yang kecil je, tapi kalau Allah bayar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Batu kita duduk di atas padang dan tarang boleh wajib malam ini, bubuh satu keyakinan kita. Aku yakin dah, aku duduk di atas tanah saya tu, Allah yang bayar amalan aku. Mulai sekarang aku tidak bimbang lagi tentang bayaran tersebut, kerana Allah tidak akan beri melainkan lebih daripada secukupnya. Nampak? Ayuhawna wujuhakum yawmal qiyamah, Allah akan sempurnakan balasan kamu pada hari kiamat. Jadi daripada tiga ini kita gabung dengan makna kita sebagai orang yang beriman. Kita kena ingat, iman kita ini adalah modal yang paling mahal
untuk kita balik bertemu dengan Allah. Jaga molek-molek, jangan beri rasa iman. Yang kedua, berdoa kepada Allah, minta panjang umur, bukan nak buat bom, tapi nak beramal kepada Allah. Yang ketiga, selagi kita ada nyawa, amal kita amal akhirat. Yang dunia jangan bimbang dah. Dunia ni macam wayang dia. Kalau kita kejar dia, mampu kerak kita lengok. Nah, tapi kalau kita balik, kita tak layan, dia akan balik ikut kita. Itulah dunia. Kita cari esok, kejar wayang. Kita terbit pagi berapa, ada wayang. Kita pun kejar dia. Dia lari tau. Lari wayang kita. Patah ikut belakang. Jom. Siapa pun dia. Nampak, naik ini galakkan. Bengok. 80 mati berlari. Nah, mati jangan kejar dunia, tapi ambil dengan berjalan. Ambil dengan berjalan, dapat tak dunia? Dapat juga, cuma dah lengok. Kalau jenis kejar, lengok. Kalau kejar dunia, dua pagi balik tak. Datang, nak mari surga. Datang, nak mari mati. Kerana lengok, duduk kejar dunia. Dunia kita tak tahu lagi. Ni kita dalam dunia dah. Dah susah je. Yang kita memang akhirat. Ni sekarang ni kita dalam dunia ni. Tahu tak? Dah punya makan dah balik. Ada orang memang. Kalau dia mari sama dengan jemaah sedang ramai-ramai ni. Takut. Takut boh tengok kan. Takut dah bini dah bini tu dah takut kalau dia makan dalam. Ada orang ni, kalau pergi masjid, mungkin dengar ustaz tu, kalau dia percaya, dah panggil dia. Dia bodoh, tak mampu. Padahal tanya dia balik, awak nak hadap saya pergi masjid belajar, awak nak tanggung saya di akhirat, awak nak jawab soalan bukan nanti dalam hukum untuk saya. Dia cerdik kata, jangan jadi lembu kaki dulu. Kenapa kita kaki dulu, kenapa kaki pak? Nah, kalau lain kita jangan neraka dah. Akhirat kita memang. Jangan memang. Semua tu kalau nak atur anak sekolah agama takut. Ini kita nak pesan ni. Takut sekolah agama. Dia kita ada 4 orang anak, 5 orang anak. Bukan mana 5 ngaji pondok. Seorang okey tak? Seorang ada ngaji manhaj. Seorang ada ngaji mahal tapi. Nah, biar dia seorang nak jadi imam ke, ada jadi ulama, jadi ustaz ke, jadi tobiah ke. Nah, ni dah Pak gratis sekolah akademik dunia dah. Seorang mampu cuma atau sekolah pondok, malu, takut lapor. Berarti bodoh. Nah, hak busuk. Dengar kata nak atur ngaji pondok di tani duduk lapang tok ngaji kita. Mok daga tak dulu sekali orang duduk tu. Apa dia ni? Ada ustaz. Dia mai tahu ni. Aku dengar anak-anak pun nak hantar sekolah pondok hantar lah makan apa kalau tak. Keluar pondok bila-bila makan apa? Nah, jawablah makan nasi dah bodoh. Takkan nak makan seru. Itu mancing bodoh. Ada bodoh kami nak makan apa? Makan nasi lah kita hamba Allah. Kita duduk di Malaysia makan nasi. Duduk di Malaysia makan kandung. Duduk di Timur makan sekali. Ada benar kita baca nak kabur 5 pelajar pondok mati ke bodohan ada? Dah ada bodoh kan? Bila dia nak jadi cerdik? Pasal dia diracun oleh orang-orang yang jahat. Tadi saya pertanyaan. Nampak? Maka hati kita jadi gelap. Ada kau tahu 2 pelajar pondok mati ke bodohan. No, anak penjaga. Kita penjaga.
Mana? Pokoknya, dia tahu dia biasa duduk. Penjara pokoknya kita tengok buat rawatan. Makan nasi ke makan nasi dalam tu? Makan nasi. Tu Tok Cha tu 3 ayat dari tu. Makan nasi juga padahal semua berharga. Nah, saya pergi di Tupak Kelantan. Tupak dekat ada Tok Cha hidup ni. Tokoh hidup. Hidup sama dalam bangun. Bukan. Bila nak bangun, hidup semua. Belakang daripada patung tu ada madrasah, ada pondok. Tu guru pondok Syiah lah, bukan pondok agama Islam, pondok Buddha. Pakai kayu ni tadi budak-budak umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, lebih kurang umur. Tu guru tua dah. 3 lah, tak lari. Titik dia tak naik, dia pakai titik macam dia bodoh tu. Dia mengapa macam dia makan dia memang tanya, ni pondok dia ngaji situ, mau dia tu kek tu jadi sami, tak ada sorga mau ubu, gemuk lagi, tapi beri makan Allah Taala. Padahal sekolah tu nak jadi berada semua berada musuh Allah Taala. Allah yang bagi makan rezeki dia. Apatah lagi ngaji agama Allah sendiri, takkan jangan bodoh aja. Tuhan beri otak, jangan bubuk bau otak. Duk lapan dia kan. Ni jauh semua padahal seorang sudah lah dah 5 balik. Orang nombor 1 engineer dah. Okey. Bahkan semua nak jadi imam kata satu yang imam. Bahkan semua nak jadi ustaz kata satu nak dengar. Jadi okey dah. Pertama jadi engineer. Anak yang kedua doktor. Anak yang ketiga pegawai swabek. Anak yang kelima kontraktor. Anak yang ketiga yang keempat kontraktor. Yang kelima arkitek. Yang keenam JKT. Pada dia dah sekolah. Yang ketujuh ngaji pondok, ngaji Mesir, ngaji di Aceh, ngaji di Patani, ngaji Mak Safi, ngaji madrasah Islam. Biar jadi terima seorang. Baru jamai. Nah, bila malu tu halus tak? Oh, dia tak main. Waktu mami dah tengok waktu panggil modal rasmi lagi sedih dia itu dah kemarin tu dah pakai baju ganda aku dah faham tentang agama kerana mari mengelilingi dia bukan mendengar agama racun yang terlalu banyak dari model-model sahabat tua akhirnya dia faham jalan agama susah, jalan agama jadi miskin. Akhirnya kalau kita tengok, ni keluar sakau universiti, keluar sakau universiti, keluar sakau universiti. Tak apalah, tanya hukum akal dah lebih. Macam tanya, ikut berada. Tengok di belakang, Viva tulis Universiti Utara Malaysia. Oh ini degree. Oh degree. Dia tanya dia, benda belajar mana guna dengan bila guna dari Jawab. Dia tanya, hamster tiku berada dari Jawab kok. Dia anak banyak tiku berada. Lalu bro sekolah lagi, Maybe. Oh, kakak di belakang Universiti Teknologi Malaysia. Oh, master, dia buat master ni. Oh, hebat lagi bagus. Alhamdulillah. Cerdik, gemilang, terbilang. Tapi tanya dia, rukun istinjak berapa perkara? Dia jawab, 13 lah. Nanti dia bilang, boleh tak sama bodoh dengan lebot dalam aku. Bukan kita marah, bukan di dunia. Kita tak marah. Islam tak tegak, Islam tak ada. Tapi silap bila kita tinggalkan benda yang wajib atas diri kita. InsyaAllah. Nanti fikir dulu. Sebelum kita jawab soalan, boleh tak sejarah kita jawab soalan? Boleh ya? Jadi kita lancarkan derma untuk tamu kewajikan pusat khidmat wakil rakyat bagi menjerai dan tamu unit keagamaan surah berwajib petugas baju t-shirt hitam sahaja. Ini dia roh ni
130 orang, 100 lelaki, 30 perempuan. Petugas pakai baju hitam saja, 100 lelaki, 30 perempuan. Sila laksanakan tugas sekarang. Kita ambil kesempatan, siapa nak derma boleh, tidak wajib, sunat saja. Tak berdosa pada siapa tak derma, cuma dipanggil Datuk nak mampu. Jadi malam ini lebih kurang kita rasa 30,000 orang menjadi bukti bahawasanya orang Kedah, orang Pulau Pinang suka kepada agama. Maka kita ambil pula kesempatan untuk masing-masing menderma walaupun sedikit, tapi biar niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau guru ketiga minggu lepas kita kutip RM18,000. Ni di mana orang lebih kurang 20,000 orang. Malam ni lebih kurang 30,000 orang. Sejarah burung orang kata berlaku pada malam ni. Ada burung yang tak ada pokok, tak ada apa, tiba-tiba orang sampai puluh-puluh ribu. Maka kita nak tengok malam ni seorang bagi RM1 sudah jadi RM30,000. InsyaAllah. Jangan awak tidur itu. Pasal duit sama awak tidur. Tapi kewangan ni. Habis sesi pertama, tazkirah kita masuk menjawab soalan budak. Budak-budak muda juga dijawab soalan kerana dia lebih santai. Untuk tabung khidmat dan untuk kebajikan surau. Dengar boleh, bukan untuk saya. Kutip-kutip dia menitari taruh kena-kena. Ada orang yang tulis dalam internet, dia kata saya ni jelajah Malaysia. Ngajar patut kutip germa. Duit germa tu saya bawa balik Terengganu. Gamak. Kalau germa bini boleh ke kita dah malam 20,000, semalam 20,000. Nah, bini pak oh. Orang Johor orang, Sabah orang, Terengganu orang, anak Ami orang. Bukan. Waktu semua tu nak menjatuhkan kita. Dia nak jatuhkan kita ni kerana dia dengki tengok ramah sangat. Nah orang. Kemudian dimaklumkan kuliah kita pada 24 hari bulan ni, di 26 hari bulan ni di PICC Putrajaya. Nampak? Apa dia ni? Center ni satu tempat yang terbesar dan tercanggih di Malaysia dibatalkan kerana bertembung dengan program BN. Himpunan sejuta belia, jutaan belia. Himpunan jutaan belia hak satu BN. Hak BN punya. Jadi diminta tunda ke hari lain kerana alasannya trafik takut jam terlampau. Jadi diminta tunda ke hari lain. Jadi kita tak pula cari kata-kata lain. Pihak trafik minta tunda ke hari lain kerana himpunan jutaan belia pada hari itu. Baru ni himpunan Laut Merah di Bukit Jalil. Jadi gembong pula ni. Faham tak? Tidak apalah. Dan kita akan pindahkan lokasi ke masjid. Yang masjid itu akan diketahui pukul 4 pagi malam ni. Maknanya pagi esok baru siar dalam Facebook. Masjid mana yang akan pindah. Baik, kutip. Kutip 2 kali pagi apa bukan ini untuk Allah Taala. Masa data apa yang kamu sedekah, waktu yang kekal. Pakaian kita jadi kain buruk, makanan kita jadi nasi, rumah kita untuk dalam mata kita sebagai pahala. Tapi apa yang kita sedekah malam ni bapak tak kekal.
Allah panjang kalau umur kita 10 tahun, kita tak tahu. Mungkin RM1 yang kita sedekah pada malam ni, kita terlepas daripada kemalangan satu family 10 tahun daripada sekarang. Ini semua kerja Allah. Mungkin kita terlepas daripada kebakaran dengan sebab malam ni kita sedekah RM1 saja pada petugas. Jadi Allah saja yang tahu. Niat ikhlas. Nampak? Baik, kita terus kepada soalan. Sambil kutip, boleh sejak lagi? Sebab saya naik ferry ni. Jadi ferry kata jangan lebih pada pukul 12. Kalau tidak, dia tutup harga. Dia tidur di Pulau Pinang. Baik, soalan yang pertama. Berkaitan gaji bulanan, apabila saya tidak melakukan tugas saya sepenuhnya untuk majikan saya dengan menghilangkan semangat dalam melakukan amal ibadah. Bila isteri tak mau dengar kata, nanti saya sering terdetik untuk bercerai. Apa ciri-ciri suami soleh? Di gini, bila kita buat kerja, makan gaji dengan orang dan sebagainya milik bos, tapi buat kerja itu kadang-kadang sambil lewat. Jadi kita takut tak berkat pendapatan kita. Ulama besar, bila kita dapat gaji sedekah, itulah kafarah daripada kecuaian kita dalam tugas. Tapi jangan kita curi harga pejabat. Mana kita kadang-kadang tersalah masuk lewat, kadang-kadang jual minum air, sembang lama. Maka bila dapat gaji, sebahagian kita derma surah masjid, aku perjuangan Islam, anak yatim, kafarah untuk membersihkan pendapatan kita. Nampak? Tapi bukan yang kita zalim secara sahih, tidak boleh kafarah. Dia curi satu mesin photostat, sebulan dia ambil. Mesin itu dah mahal RM5,000 je. Bila dapat gaji, dia sedekah RM10 sebagai kafarah. Itulah tadi gitu. Maksudnya kerja dia kadang-kadang dia tidur masa kerja dan sebagainya. Kemudian pula rasa malas nak buat ibadah. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah. Ibadah sunnah okey lagi kalau kita malas. Ibadah wajib jangan malas. Kerana itu yang melepaskan kita daripada api neraka Allah. Bila kita rasa malas nak sembahyang subuh, kita kena ingat, mungkin Tuhan akan ambil nyawa aku sekejap lagi. Aku tak tahu, maka baik aku bangun cepat-cepat aku sembahyang. Kena ingat semua. Banyak buat benda-benda yang ingat pada mati. Batu bila dengar ada orang mati, tengok macam mana mayat orang buat. Oh gini, padahal dia orang kaya, jauh dapat banyak bongeng. Aku ginilah jadi kaya mana pun dilucuk segala pakaian, disemandikan di dalam tanah, macam tanah uji mampu, macam tanah uji mampu juga. Inilah hakikat kehidupan. Ingat tentang mati, maka kita jadi bertambah dalam ibadah, berkawan dengan orang-orang yang rajin, buat benda-benda yang baik. Apa ciri-ciri suami soleh? Suami yang soleh, yang pertama dia beriman, yang kedua dia menunaikan segala kewajipan agama. Tak syarat ustaz, tak syarat dia gaji pondok, tak syarat pangsil, makan gaji kerajaan pun, jaga sembahyang, jaga aurat, tak mencuri, tak tipu, tak menyolok, tak berjudi, maka dikira orang yang soleh. Yang kedua, ciri-ciri khas, khairukum li ahli, Nabi kata, dia sangat baik dengan isteri dia. Nampak? Sangat baik dengan isteri. Patut kita kalau boleh jadilah suami yang sangat baik kepada isteri. Kita tanya isteri kita benda-benda kurang dan sebagainya. Nak jadi baik lagi, berilah apa terhadap dia yang tidak merosakkan dia. Lepas tu bini kita dia Allah untuk kita. Beranak-anak kita Allah laki duduk-duduk je, bini dalam bilik saling 3 hari 3 malam duduk bentuk bidang nak suruh beranak. Laki sakit tak? Tak. Pada duduk yang ada kan duduk air kedah. Anak-anak ni dah dia langkah semua mereka berjawab Allah. 2 hari dah aku langkah panas nak tunggu.
itu suami. Jadi kan suami istri kita minta apa tu lagi dah. Bang, minta apa mesti 500, bagi 1,000, jangan ambil 500. Tu kayak dia okey. Harap supaya istri kita sayang kita. Bang, BKL ni berilah kasut ke kita RM10. Hei, jangan makan RM10, nanti tentu lagi. Hai beliau yang satu, anda berbaik dengan istri. Bang, beli RM10, bagi RM20. Bang, beli gelang dua, bagi RM4.